Muka bunga aku badang, bini kata abang aku. Faham lagi? Betul tak? Dosa khabar, jawab nanti ya. Tengok lagi apa ni? Kau tengok jangan harap nak khusyuk semayang. Sabar ada khusyuk. Ambil kalau kau tanya, Ustaz nak khusyuk semayang kan ni? Ambil pun tanya, mu tengok awet tau. Yang tu tengok dosa tanya bak khusyuk. Balik dulu. Faham lagi? Sebab tak mati bak khusyuk semayang kalau tengok awet. Tengok haram. Betul ni? Hati kita mapuh. Mati hati kita. Maka tak dapat memandang afaan Allah. Orang boleh khusyuk semayang ni sebab dia memandang afaan Allah, sifat Allah. Baru boleh khusyuk. Jadi orang boleh pandang afaan Allah. Orang macam kita ke? Orang salik. Orang yang berkorban apa saja harta benda, tenaga, semua sekali demi untuk mencari kerajaan Allah. Orang ni yang Allah buka hijab. Maka dia dapat melihat afaan Allah. Maka khusyuk solat dia. Faham? Ni tanya khusyuk semayang. Semua betul teh. Beberapa kali betul dah. Faham? Pesang terus ke makmur semua. Betul tak ni? Tu pesan dah makmur. Sedap ni baca. Faham lagi ni? Bukan betul hati. Betul hati kita. Faham ni? Sebab hati yang memandang Allah. Jadi itu boleh khusyuk. Okey. Jadi mata kita tengok lagi haram, linga haram lagi, mulut haram lagi, lepas tu makan haram lagi. Kalau tidak, tak payahlah. Bersihkan waktu dulu. InsyaAllah tidak rugi kita, sia-sia je kita. Ngaji kitab banyak tak beramal. Sahabat dapat satu ilmu, amal satu ilmu. Betul ni? Sayyidina Umar dah faham Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun. Sayyidina Ali 17 tahun Al-Baqarah. Apa lagi ni? Kita khatam tiap-tiap bulan. Tapi dah amal setengah bawah Quran tu. Betul tak tidak ni? Tu. Kita kena kembali kepada sahabat zaman terbaik Nabi Kabodah. Nak buat rujukan, nak tengok pengajaran, nak tengok akhlak, nak tengok perangai, tengok sahabat dan salafus soleh. Jangan tengok orang lain ni. Banyak baca sirah bagi kita tahu, buat panduan untuk kita. Kalau kita tengok orang lain ni balik awal. Orang lain ni kita kata mana? Tu dah apa pun, memang hampir dunia dah apa pun. Tengok orang lain tak ada masalah. Jeng kita. Tu kita tertipu lagi ni tu. Dan ustaz ambil kau memang baca, mati kita. Ada apa? Sebab kita tengok orang lain ni. Sebab Nabi wayak dah, lain ni ulama pun habis kena tipu ke dunia mereka. Sebab kita panggil ulama usul, ulama yang terhijab dengan akhirat. Maka dia tak takut akhirat. Sebab hati mereka terhijab dengan Allah. Maka kita ikut waktu yang kita terbabah sesak ni. Nampak? Ustaz ada apa? Ada apa? Sebab ustaz ada apa? Ada apa ni kita? Betul tak ni? Tepat kita nak tengok benda Quran sunnah sahabat salafus soleh. Orang ni orang takut kepada Allah. Okey, habis itu insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam bab yang ke-berapa? Pasal yang kelima tau. Pada menyatakan faraj, yakni kemaluan kita. Okey, maka dia kata lagu mana? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan memeliharanya daripada yang syubhat, seperti jima' pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada, nescaya adalah yang haram, bukan syubhat lagi. Maksudnya bab nikah kahwin ini kita jangan gurau, jangan main. Betul? Tadi yang membaca di mana Gada Selak, dipanggil tuntutan syahadah. Tuntutan syahadah dia ada 5. Kalau orang selagi dah ini mengucap 2 kalimah syahadah, dia ada tuntutan 5 atas dia. Kalau dah mengaji balik awal lah. Yang pertama akidah. Yang pertama kita kena ngaji. Kalau tengok kerja menghadangkan kita daripada ngaji akidah, berhenti kerja. Ya tak ni? Mana penting berhenti dengan akidah. Penting akidah berhenti kerja ngaji akidah. Kalau kerja tu menghalang, kalau kerja tu tak menghalang, silakan. Yang pertama benda akidah. Yang kedua ibadah. Bila sebut ibadah, dia ada 2 ibadah. Ibadah zahir, ibadah batin. Dia ada 2 tu. Nak faham? Tuntutan ke atas kita. Jadi kena ngaji. Lagu mana ibadah zahir? Ibadah zahir, semayang, puasa, zakat, haji. Hak 2 kita tengok ni. Ibadah batin apa? Khauf, rajak,
ta'zim, hayat, nampak lagi, sabar, tawakal, ikhlas, itu ibadah batin. Jangan ceraikan, jangan pisah. Boleh? Tanya diri kita ini, kalau kita ibadah, tak ada rasa takut kepada Allah. Nah, tak ada rasa ikhlas, tawakal, maka cek ibadah kita. Dia panggil ibadah batin. Dia ada dua, kita orang Islam ni. Jangan ada main luar saja. Betul ni? Siapa ada rajin nangis depan Allah. Apa lagi malam-malam siapa ada nangis depan Allah mengenangkan nikmat yang Allah bagi. Banyak sangat Allah beri. Wah, kita pijak bumi Allah. Makan hak Allah. Nah, saat ni yang berlalu kulut tapang tu. Bukan nak lalu. Dah ambil nak tengok rumah sepupu yang berlama nak tengok. Yang berlalu ke airport tu kan. Kapal dia telaga batin. Berlalu. Dia tengok. Lah, tak ada orang seorang semir kereta pun semua ada. Lalu, lepas tu, dah kita nak lalu kulut tapang. Pusing untuk lalu kulut tapang. Nak lalu tu, tengok dah kereta duduk. Mata kalau lalu kat ni, siapa pukul 9 suku lah. Lagi dah ni. Kita berkona kot ni mula. Kereta kat tepi mata tu, duduk. Kat tepi mata duduk. Apa lagi, parking. Kat atas jalan bersusung. Nah, duduk bersusung suku lah. Apa lagi? Apa pusing kot ni? Pusing kot ni. Orang tak makan sedap. Apa sarah lalu lah budak-budak ni. Tengok tengok tu makan. Pukul berapa siapa di rumah ni? Pukul berapa kita pakai siapa rumah? Hak duk parking lagi tu. Hak duk atas jalan pun jam. Pukul berapa kita siapa di rumah? Nah, kita sanggup dah tengok garik duduk patah sebab nak menikmati pemandangan yang indah. Betul tak tak? Kita sanggup duduk kedai tepi patah kerana nak menikmati makanan yang dihidangkan. Ini semua dunia ni. Sedangkan Allah kata pemandangan yang indah di akhirat. Mana indah akhirat dengan dunia? Pemandangan di dalam syurga dengan pemandangan teluk tapang. Mana boleh? Syurga. Ada apa ramai di sini? Nampak ni? Tanya sendiri lah. Tak makan di syurga mana nikmat? Dengan di teluk tapang ni berduduk-duduk. Cik jawab sekali orang lagi lain. Syurga. Tapi ramai ambil dunia. Ni lah kata. Manusia tertipu dengan dunia. Betul atau tidak ni? Jawab sendiri dah tu. Kita mati baru jawab depan Allah. Sekarang ni kita jawab sendiri. Boleh? Mati baru kita jawab depan Allah. Bila tak mati kita jawab diri. Nampak lagi? Kita jawab sendiri. Jadi kita betul tak kita ni. Jadi akhirat Allah khabar, akhirat terlebih baik. Tapi yang kita kejar, nikmat makan di teluk tapang, tepi patah, di luar beris, pulau warisan, sehingga tengah garik, duduk situ lagi. Maka jawablah kita sendiri. Kita mesti ikhlas. Okey. Maka dia kata kita mesti memelihara. Kena belajar apa mata tadi? Tuntutan syahadah yang ketiga, syariat. Syariat ni termasuk bab munakahat. Nikah kahwin. Lagi ni. Kena belajar bab nikah. Lagu mana nak pilih ni berbining. Lagu mana nak pilih ni datu. Betul tak ni? Macam mana tenang perkahwinan. Apa? Kena belajar lagi tu. Jadi bila tak belajar, kita tak ikut syariat. Kita tak tahu lagu mana. Rosak kita. Dia mesti ada syariat. Maka kita kena belajar lagu mana nikah. Tanggungjawab suami terhadap isteri, itu syariat. Apa ni? Ni bini untuk lelaki masa lama. Ni majikan ni dah asal semua. Kau tu lepang dia musim. Kau puan. Betul tak ni? Sebab apa takut nak lawan majikan dia? Lawan ke? Dia cak kerja. Faham ni? Lawan tu lelaki dia ada benda. Betul tak? Ini yang kita. Majikan kita takut lawan. Tapi Allah kita takut. Tak takut setara bagus. Pada bumi Allah pun. Ini kata. Sebab manusia tak kenal pencipta dia. Tak kenal pencipta. Tak kenal orang. Ustaz sifat 20, 18 yang kita. Apa lagi? Mu kenal melalui akal. Melalui ngaji sifat 20. Tu ilmu akidah. Bak itikad baru. Bukan bak musyahadah. Hak boleh taat ni. Hak musyahadah. Dia memandang Allah dengan hati dia. Bukan dengan akal. Dengan akal masih lawan Allah. Sebab tu Allah khabar dalam surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Tengok Allah khabar dah. Betul tak? Allah guna insan.
bukan Anas, insan. Tengok Allah khabar. Sesungguhnya manusia itu, apa lagi? Terlalu engkar terhadap Tuhanmu. Nampak? Tuhan guna dua taukid, nun dengan lam. Betul? Bukan gurau. Betul ke tak? Sesungguhnya manusia terhadap Tuhan mereka sangat ingkar. Ya ke tak? Allah suruh Nabi kenal Allah, tak kenal. Suruh kenal Nabi, tak kenal. Suruh kenal agama, tak kenal. Tak kenal mereka. Betul ni? Suruh tutup aurat, tak tutup. Suruh sedekah, tak sedekah. Suruh buat baik ke bini, tak buat baik. Suruh jangan lawan tuan lelaki, lawan macam. Betul tak tidak ni? Tanya diri kita kan? Betul tak Allah kata? Surah Al-Adiyat. Yang bersumpah dengan kuda perang. 5 sifat kuda. Kita baca tak? Kalau tak baca, kau memang sepandang. Mengaku beriman kepada Allah. Mau beriman tak kepada Allah? Beriman. Dah Quran baca tak? Tak baca. Dah. Mana kata beriman kepada Allah, tak baca Quran? Bila kita beriman kepada Allah, kena baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran kalam Allah. Kata-kata Allah. Kata-kata Allah untuk memberi petunjuk kepada kita. Peringatan kepada kita. Kita tak baca. Salah ke betul kita ni? Jauh dah kita salah. Betul ni? Jadi bila kita baca Wal-Adiyat, Tuhan bersumpah dengan kuda perang tu kasut 5 ciri. Betul ni? Jadi kita kenal. Raja tengok tak kuda perang? Tak raja tengok? Berat. Apa buat gitu? Orang laga dah ini. Suka-suka. Tengok lagi kuda perang. Kuda perang. Raja tengok? La ilaha illallah. Apa ada gitu? Itu tak ada. Dia cari. Kalau buat dunia kita pergi cari pas Singapura. Betul ni? No, Australia tau. Kutip wifi. Pergi lagi. Bunyi kata baru ni berita terbaru. Dah 18 hari bulan 1 baru ni. Dah. Kerja cat langit. 8 orang pergi. Kapur ni Mereka tahu buat TikTok tu pergi. Cat langit dia kalau ada. Kalau bak ke darah. Betul tak ni? Tapi ayat kosong kita tak berhati. Itu ayat kosong, ayat sumpah. Mu tak percaya lagi. Ni Tuhan kata bukti dia. Dan berapa orang ambil perhati? Sebab tu kita tak percaya dengan Tuhan. Sebab Tuhan bersumpah, kita tak tengok pun. Betul ni? Tuhan kemukakan dalil, kemukakan bukti, kita tak tengok. Dan nak percaya. Betul tak ni? Kalau Tok Hakim minta dalil, minta bukti, kita bagi tau. Bagi nak jatuh hukum ni. Perlu tak pada bukti? Perlu. Udah je ngaji. Tapi kalau bahasa dunia, kita bukti pula. Bahasa akhirat, kita ambil pun bukti yang Allah kemukakan. Saat ni tu iman. Mana tu iman ni? Kamu tak ada tengok muka, tengok ke belakang. Tak kenal, tak cang. Tak iman baca surah hati kan? Kedak ni. Dia baca surah dia ni. Kamu tak ingat. Surah dia. Bukan hati. Maka tak iman kata, watin. Itu ayat kosong. Sumpah. Jadi orang laga da'i, pernah tengok tak watin? Tak tengok juga. Dah macam mana nak yakin dengan Allah ni? Kena tengoklah. Surah Atin tengok Watin, wazaitun, waturi sini, wahazan, baladin amin. Aku nak mati baca. Watin, wazaitun, tersina, Rifqah. Di Mekah tengok tak? Mekah. Kena tengok. Kena tengok orang jual sebab. Faham ke? Tengok bumi Mekah bengkak tu. Betul ni? Sebab Allah suruh tengok. Suruh perhati. Ini bukti. Nampak? Kita tak berhati. Sebab kita tak baca Quran jadi gini ni. Nampak tak rugi kita? Sebab tu kita tak percaya kepada Allah. Sampai ke mati tak percaya ke Tuhan. Percaya duk mula dah sampai di kalbu kita. Sebab Allah kabar kita tak berhati. Rugi tak kita? Rugi lah. Sedangkan Quran telah petunjuk bagi kita. Ini, kita tak baca dan kita tak faham. Apa tu nak amal? Apa tu lagi nak kabar orang? Kita sendiri pun tak baca dah. Rugi kita. Jauh dah umat Islam dengan Quran lagi ni. Terlalu jauh. Kalau ada pun betul tajwid je. Tanya makna tak faham setara baruh. Faham? Lepas betul tajwid, dia khatang. Dia kerja nak khatang Quran ni. Apa lagi? Ambil khatang dah, orang nasi kuning. Lepas tu tanya, dah, faham tak ayat? Baca surat Al-Adiyat sekali nak tengok. Apa lagi ni? Allah kata, innal insana li rabbihi lakanud. Kenapa masuk? Innal insan itu 65 kali Tuhan sebut dalam Quran. Insan 65 kali. Itu baru sekali.
Oh gitu aku ni insan. Jadi Tuhan kata aku ni kaki lawang. Betul ni? Ya, aku ni kaki lawang. Kembali. Betul tak kita kaki derhaka? Terlalu engkar. Wa innahu ala zalika la syahid. Betul sungguh. Memang kepala kita tengok terang-terang memang kita kaki lawan. Betul. Allah kata semua pergi makan orang miskin, tak pergi makan setengah. Allah kata jangan gila ke harta, kita gila juga. Ni semua kita nampak. Allah kata semua tutup aurat, kita tak tutup. Maka jelas. Ini Allah beritahu kepada kita. Tak sebab apa penyakit ni berlaku pada kita. Apa nak kait dengan hati bersih. Sebab apa? Sebab apa kita payah sangat nak taat ke Tuhan? Ini penyakit dia kata. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Inilah penyakitnya. Allah kata jelas. Sebab cinta ke harta ni lah menyebabkan hati kita mati. Bila kita hati mati, kita tak yakin dengan hari akhirat. Sebab tu kita engkar dengan perintah Allah. Itu cerita dia. Jadi untuk berubat mudah saja. Jangan cinta kepada harta. Hati kita akan bersih. Bila bersih, dah mudah nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau tidak? Betul tak ni? Aku nak tanya je, nak kongsi. Betul ke tak? Betul tak kita payah hari ni? Sebab kita sayang harta. Sayang apa peti? Wah. Suka lah dah. Tuhan tak pelawak, Tuhan buat kita. Bila Tuhan buat kita, dia tahu tak perangai kita? Tahu lah. Sebab dia tu, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ni terlalu cinta ke harta. Apa? Bukan hak dak nak mengaji fardu ain itu bukan dia cari biti tau. Pun buat nyai dia lepak dulu. Betul ni? Nah, Allah khabar wal fajr. Demi waktu fajar. Berapa lah tengok waktu fajar? Kita bangun subuh dah. Jangan tengok bila. Betul tak ni? Kita bangun subuh dah. Tak ada nak perhati waktu fajar. Lepas tu Tuhan sumpah pula wadduha. Demi waktu duha. Kita di atas dia tak raya waktu duha. Dan nak tengok bila. Sebab tu pas mati tak yakin kepada Allah. Nampak tak ni? Mati tak waktu duha dan waktu fajar? Tak mati. Lepas tu Tuhan bersumpah pula. Wal asr. Demi waktu asar. Kita tengok dah. Tak agak. Tengah ingat dulu. Mati gitu dia kita. Nyanyi. Ama kabari kami nyanyi. Nyanyi tak nyanyi. Nah. Apa dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebab Allah khabar apa yang kamu dapat nikmat kongsikan. Dia berkongsi je. Nampak? Kena lah. Bila Tuhan kata wadduha, perhatilah. Bila Tuhan kata wal asr, perhatilah. Kena perhati. Sebab itu bukan saja Allah nak meyakinkan kita. Supaya kita percaya ketunggalan Allah, keesaan Allah, kemurahan Allah. Tapi kita tak pernah perhati apa yang Quran khabar. Siapa rugi? Kita lah. Kita rugi sangat-sangat. Sebab apa jadi gitu? Yang pertama tak baca Quran. Yang kedua baca tak faham. Ini masalah. Bila baca tak faham tak tahu lah. Maka sebab tu kita tak perhati. Baca sedar roh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi inilah yang umat Islam jadi mundur hari ni. Jadi tak maju. Mereka tinggal agama mereka sendiri. Mereka tidak memahami Quran. Tidak ambil Quran sebagai petunjuk dia. Maka inilah menyebabkan orang mukmin, orang beriman akhir zaman ni tidak ada kualiti, lemah dia. Sebab mereka tak faham pun apa yang Allah nak. Kalau buku matematik faham, nampak? Tapi buku Quran, kitab Al-Quran kita tak faham. Ni tak sama nak Ramadan pula ni. Amal Mati Imam kata, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nampak? Dia nak jumpa Ramadan pula ni. Soal buku dia putang di besut. Tajuk dia persediaan untuk menyambut Ramadan. Orang lagi lain sedia ni sambut Ramadan. Kena sedia lah nampak? Sedia molek. Bobo lah. Kalau bobo lah apa berat tangan beli makanan. Tu ni. Bobo lah. Padang-padang lah. Tu. Apa lagi ni? Biasa kalau bulan tahun lepas kita habis 10,000. Dah 10,000 lah puasa. Bulan ni kita berhabis 3,000, 7,000 tu kita beri orang miskin. Ini tak? Boleh kira. Dia bersedia untuk sambut Ramadan ni. Ni apa nak khabar ni? Boleh tak ni? Boleh kira. Kita kira tak? Kalau tahun lepas kita kira dah habis berapa? Kita kira kan? Kita kira. Habis 25,000 tahun lepas.
20,000 habis. Mana dia sikit? Mana? Lepas tu, demo kira lagi lah. Demo kira cantik. Betul? Kita cantik keluar, okey, bulan lepas kita habis 25,000, 20,000 untuk habis kita semacam. Tapi tahun ni kita buat gini. Kita habis kita 5,000, 20,000 tu kita beri ke orang miskin. Tahun ni kita tukar. Boleh tak ni? Tak sungguh yang buat boleh. Tak berani tu. Betul tak ni? Kan kita nak sambut Ramadan. Nabi masuk Ramadan, tak sedekah Nabi macam ni yang penting. Apa lagi? Kuat Nabi sedekah. Ni nak amal. Tapi masing-masing lah. Masa tu imam kata waballighna Ramadan, kita pun amin, kita tanya diri kita sendiri, sebab apa aku nak jumpa nak Ramadan? Jangan tipu dah, Allah tahu. Sebab apa kita nak jumpa tahun ni? Nak amal Ramadan ke nak menikmati bazar Ramadan? Tanya kita sendiri, Allah tahu jangan tipu Allah, Allah tahu. Nampak? Dia memang dia ada mitok sangat nak jumpa Ramadan tu, nak kenapa? Ambil pun tak tahu. Masing-masing hisaplah diri masing-masing. Bila kita baca Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, bini-bini, tiga-tiga bini belakang, amin, amin ya Allah. Dia kata, kita pun lepas mayat kita pada doa tu tanya, kuat bunyi amin ni, menawak nak jumpa Ramadan? Oh lah bang, kan ada belakang air macam jenis air dia. Apa lagi? Apa? Tahun ni sayang dia kereta sendiri tau. Jadi abang tak ayah dia susah-susah ke sayang nak pergi bazar. Sayang dia drive sendiri. Sebab sayang dah beli Mini Cooper. Apa lagi? Oh tu rupanya yang nak jumpa Ramadan. Balik awal. Nampak? Masing-masing tanyalah diri masing-masing untuk menyambut Ramadan. Kita tanya diri kita sendiri. Agak-agak kita berubah lah tahun ni. Betul ni? Kalau Allah lebih panjang umur dan Ramadan, berubah lah perangai kita. Ikut sungguh-sungguh puasa yang diajar oleh Nabi SAW. Biar kita boleh sungguh la'allakum tattaqun. Biar kita mati jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Ramadan terik ni kita hidup menikmati makanan, bukan. Jangan buat gitu. Jangan kita Ramadan silih berganti tapi kita masih aku masih di sini. Jangan buat gitu. Kita berubah. Aku mahu berubah. Gitu. Betul? Okey. Abi. Maka dia kata telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Lagu mana orang beriman dapat kemenangan? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Wallazina hum li furujihim hafizun. Artinya dan sekalian yang memelihara mereka itu akan sekali farad mereka itu. Orang ni. Allah puji. Maksud dia jaga. Kemaluan dia. Tak, kita ingat tak? Salah satu orang yang dapat nak di bawah naungan Arash, orang lelaki yang sanggup tidak berzina kerana takut kepada Allah. Betul atau tidak? Betul tak ni? Dan hajat zina tu dan yang senandung ke Mariah Carey. Ya tak? Jawab sebab tujuh ni kita kena tahu. Nampak? Maksudnya orang perang yang comel ajak kita berzina. Kali makan ayam senandung kita bermudah. Malah paling lagi kita kemau lagi. Macam cerita Piamli ni Laksmana Doremi. Nampak? 3 anak dayang kerja orang. Kau raja bagi dayang dia. Laksmana Doremi dulu ke kemau lagi? Tidak. Kemau lagi. Tua kecuh. Dah kali waktu ajak kita zina, kita kata-kata aku takut kepada Allah. Dah sahur sebab ujung. Kamu tak mungkin ujung. Betul tak ni? Cuma ni comel letai macam Mariah Carey tu. Raja tengoklah Mariah Carey. Ke warok belakang ni. Beranak Taiha belakang ke mana? Kecuali beranak Taiha pot diri. Dia kenal Mariah Carey. Betul? Kalau beranak Dok Taiha kena. Sebab kita mari nakal belakang. Betul tak ni? Nampak? Kalau muka macam Mariah Carey, patut kaya macam Mariah Carey tu. Nak apa itu? Nak. Tapi kalau kita tolak sebab kita kata aku takut kepada Allah, orang ni boleh duduk bawah Arash Allah. Maka orang ni yang menjaga kemaluan dia. Nampak ni?
Ni lah. Umat Islam lagi ni bukan orang ajar. Dia ke cari. Dia ke cari tu. Golok. Apa lagi? Phuket, Bali, Raja Swan. Itu tempat-tempat belakang. Dia Bali sekali. Gaji enggak Bali? Bang, gaji enggak Bali? Tak gaji. Dia masih nak pergi sikit. Tak ni. Dah ya pergi lah. Hari. Tak. Dia tak ni. Orang-orang kaya tu. Nampak? Nak nikah dua tak berani. Tu tak ni. Bini macam semua. Takkan berani. Ada perempuan simpanan. Tak. Baik. 1,500 setengah hari. Tak lagi ni. Dah. Like dia. Maka dia tak jaga kemaluan dia. Dia tak jaga. Ni lah kita. Kita ni tak ada orang main kecek lagi kita. Sebab kita sesak. Kita jual tangan. Naik Jaguar lagi Sabasung. Di main garang pula. Naik Lamborghini. Orang puan tengok kita. Ada apa-apa. Guli batu. Sebab saya kata, lalu Jepang juga kelecah kasut. Betul tak ni? Sebab kita Lamborghini, cik naik kecil. Masa catung lalu depan kita. Betul tak ni? Dah. Kita tak ada orang teh lagi. Nampak? Jangan main-main. Betul? Masuk kemaluan ni, ya Allah. Umur 80 pun harus selesai lagi. Betul tak? Jangan main-main. 80 orang lelaki kan? Orang lelaki pak mati gagah. Betul ni? Kau jawab puan. Tak? Apa dia ada mari tahu lagi? Dugai. Tu lelaki kata jom. Dia kata masa ni kita nak nikah seorang lagi baru. Masa kita kata jom, dia kata genyar. Orang pengang kau bang, cari nyakit sama. Lama. Dan nak nikah hari lah. Kena buat dia. Susah benda ni. Puan sebut nikah orang lalu kan. Kau silah nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita dapat suami yang soleh, suami yang adil, suami yang hebat. Kita kongsilah untuk lelaki kita ke saudara kita orang lain. Saudara ke saudara apa? Betul ni. Abang baiklah. Apa lagi? Suami yang baik. Jadi saya nak kabur ni, saya ada hajat ni. Hajat ambil. Yang ni, pukul 3 pagi ni, lepas main tajuk. Hajat ambil. Yang ni, saya nak pinang seorang puan ke abang ni. Boleh tak? Kita ye lalu. Ye lalu kaju anak. Ye bunyi. Betul tak ni? Ada tak orang puan buat gitu kita? Ada? Kalau tak ada, kita tak pakai lagi. Kalau kita pakai, itulah cerita dia. Sebab bila kita pakai, molek lagi jadi. Masuk kita tak comel lagi. Kita nak nikah bini kata ni. Galak seorang lagi. Holy pun. You buat gitu. Betul tak? Kedok ni. Kau tak terkatih kali mana ni? Kakabar. Yang abang nak nikah seorang lagi boleh. Tengok ni. Seorang lagi. Holy pun. Gitu. Dia dah kabar benda-benda. Pun tu kita faham dah. Holy pun. Gitu. Ada apa-apa. Harus selesai. Sebab tidak boleh nikah. Faham? Okay. Habis. Maka surah Al-Mu'minun ayat 5. Kena jagalah kemaluan kita. Kena jaga. Nampak? Okey. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Bahawasanya mereka itu tidak dicela dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara farah tu. Macam mana nak sempurna jaga farah dia kata? Melainkan dengan memelihara mata. Melainkan dengan memelihara mata. Allahumma salli ala Muhammad. Dia orang puan ni tak pun sakit otak kita. Dia seksi, kita seksa. Betul tak? Dia seksi, dia galak, kita seksa. Lagi. Betul tak ni? Bini kita boleh sakit. Betul tak? Dan Nabi kata dah bila tengok orang di jalanan bersama balik rumah. Betul ni? Kau kena hari hati kita kau. Betul ni? Gitu. Tengok rumah, tengok apa comel, balik tengok rumah lah. Kita tengok apa seksi. Pakai miniskirt, jumpa main game. Miniskirt tau. Kita kata, celakat aku. Ustaz saya kata kan ni, balik suruh bini mu pakai miniskirt, naik atas peti sejuk, suruh dia tunggu. Faham lagi? Betul tak ni? Sebab bini kita tak haram.
Kita ni. Ni bini tak mau tengok. Bini ulur muka kita jemaah kita. Kita balik kerja. Tu tak? Kita kata kena. Buat sikit orang pandang-pandang tak. Bini ulur muka suruh tengok muka dia. Allah kita. Siapa tahu buat muka bini. Pandang-pandang kita. Betul tak? Inilah kita. Hak halal tak mau tengok. Hak haram siapa jatuh cermin. Cermin lah. Cermin lah. Jatuh. Gelak lagi. Spek pula gelak. Buka mah tengok. Pasti sungguh. Mari daripada mata. Bukan kurang ni. Tidak dokanlah kitab wayak Nabi wayak. Mata ni cukup-cukup membinasakan kita. Nampak? Mata kita. Okey. Maka dia kata melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Bukan kita rekod. Hak perempuan yang haram dilihat. Bini kita tak haram. Kau tengok. Jiran sebelah. Jiran sebelah jemur kain. Kita ke lubang. Hidup dalam bilik. Bini nak bilik panggil. Abang. Oh bang. Sini harap ni. Pergi minum air dah kekal ni. Bini kata. Bang. Pada hidup dalam bilik. Dulu-dulu rumah papa dinding kan. Bukan semin lebing. Papa dinding. Dia kecut. Dia rendah lah pak. Dia duduk dalam bilik. Dia jiran sebelah jemur kain. Jiran sebelah pun sakit otak pak. Kemar katung. Biasa sungguh. Biasa dia ni. Dia kena ni. Kemar katung. Dah. Kita dalam bilik. Kita dah tengok. Bang. Dia ingat ke pergi minum air dah. Duduk dalam bilik. Mana cerut. Mana dia ekong dulu. Allah ya tunggu kita. Itu haram dilihat. Jangan tengok lah. Orang bagi ilmu kita macam-macam jenis. Betul ni? Susah kita ni hidup dengan masyarakat yang jahil agama. Susah. Nah, sewari-wari ke sahabat anda, dia bagi ilmu kita kan. Dan bini ni lagu mana pakai yang. Bini kita nampak mata dua putih contoh. Nah, dan bini dia bagi. Nah, jadi hak pakai gelang kat ni. Gelang besar ni tapi tak mahal pun. Orang yang bertegur kat puan seorang. Nah, amat besar gelang. Amat tegur je. Dia apa gelang ni? Amat tanya besar gelang. Ya tidak tak. Hak murah je. Oh, hak murah. Ingat kemas sungguh ni. Betul tak? Hak murah. Ni ada gelang besar. Murah kot dia. Mah kedok aku tak tahu. Kita tak mahir mana bak kita. Nampak? Jadi kat ni gelang ni. Ya saya elok doktor kan. Apa lagi? Bang, cium lutek oh. Cium lutek oh. Sebetulnya lelaki yang ni. Basi semua. Mari saya elok kat ni. Dia tahu lah nampak kiri kanan ni. Betul tak ni? Dah boleh tengok sini. Nak tanya kali? Dah boleh tengok. Bang, hotel lepu. Bini kita gelap. Kapu no. Betul tak? Dah bini kita lah sesak. Nak kita sama kita. Dia main seluruh hari-hari. Nampak bekas babi ke? Nampak? Lain Allah macam-macam saya. Saya hari tu, bini dia doktor. Dia lawyer. Bang, mari mau kita. Saya sekolah kan? Kalau ni WhatsApp group kan? Ada belakang. Mari cari. Lama tak temu. 3 tahun lepas tak temu. Mari cari. Apa lagi? Oh, lama dah tengok. Tanya anak berapa. Dia tanya belakang. Nak jalan rumah mari lah. Mak beliau. Mari ya. Aku nak mari. Berak mari. Bini comel. Oh, doktor dah kan tak comel. Bini kita comel pun dah nak ketok. Comel kat mana? Bahan lagi. Bahan nyamuk kok muka-muka. Betul tak ni? Sebab tu orang kerja jabat ni comel-comel. Amba kalau jabat-jabat mandi amba tak kira ni. Malah kira. Holah boleh jabat daerah. Malah. Sebab apa malah lagi? Cik jawab kiri. Bini lelaki. Kuliah muslimat amba tak apa. Kita banyak kuliah muslimat lah Tuhan ni. Muslimat dah pun dia buka habis-habis pun. Dah kelah kat amba belaka. Kakak pada amba. Amba tengok lah utuh. Baru lagi. Dah jatuh cinta. Betul tak ni? Ya tak ni? Di jabat daerah ni. Nak apa jabat daerah? Masuk bilik. Oh, fungsi majlis. Kita pun tengok dia ni lelaki. Dia ni puan. Jabat daerah orang putih kau orang tua. Siapa? Bibir mengok-mengok lelaki kau. Apa lagi? Nama apa dia tengok? Tak mata kau ni yang aku. Dah paling kau ni. Takut-takut. Muda belaka. Bahaya sungguh. Nanti, Amba tanya anak buah Amba. Amba teji. Mu tengok tak sebelah kanan mu tadi? Tengok tak? Bagus. Kalau mu tengok, awak stesen. Bang, aku duduk depan ni susah. Betul kok lah ni.
Kalau dalam hati kata pandai pada. Dalam hati kata pandai pada. Nah, imam kita kata bahaya. Bang, kita imam cayang. Ni gegor ni. Gegor. Kuk. Ini gini. Kita tahan. Allah bahaya. Tu. Lagi gila ni, amat elektrik. Apa? Jika apa ni? Tu banyak satu mesti kita pergi jabatan orang pun tak tahan. Itu sama. Naik. Kalau kita dah mengaji kitab penawar bagi hati. Nampak? Tak kena ngomong tu. Dah ngaji kitab ni. Jadi susah sikit kita. Ujian ngaji kitab ni. Tak boleh tengok orang puan. Betul tak? Naik. Nampak? Okey, yang haram dilihat. Naik mari rumah kita. Sakit, kepala kita demuk. Sebab tu hamba kalau orang mari rumah hamba, orang puan masuk dalam rumah, orang lelaki duduk lambu. Faham lagi? Tu rumah hamba. Nampak? Orang puan masuk dalam rumah, orang lelaki duduk lambu. Orang puan tak duduk sama. Amal lepas musim. Nampak lagi? Betul tak ni? Lepas bini kita lah, bukan lepas bini orang. Biar dia masuk dalam, tak sedut sama kita. Ni sama naik ni kita cakap. Betul tak ni? Kan? Biasa orang mari duduk sama tau. Duduk situ kursi. Kan kursi sopa-sopa. Outdoor. Outdoor ni. Wah, sembang. Sama naik. Lepas banyak kali. Nah, cakap bini tu lelaki senyap. Tu lelaki kita ikut kita je. Nah, dia ikut warna. Tu lelaki gaji RM1,400. Dah, dia RM3,400. Dah nak awal mana dia. Dah peti sejuk dia beli. Mesin basuh dia beli. Jadi tu lelaki patah kuku itu. Dah berani nak kat kepala. Sebab semua bini beli dalam rumah. Apa lagi ni? Kadang-kadang tanya betul. Minta pintu bini kau. Dah, nak kata kau ni. Sebab dia patok kaki, patok tangan dia bagi. Itu punca orang lelaki jadilah kalung ke bini. Sebab dia ni bini sama naik untuk lelaki kerja. Betul tak? Jadi kita tak berani nak marah. Tebal-tebal kata, api orang raya. Ni, nyak itu. Ada apa-apa? Ni gitu. Maka orang puan tak suku. Jangan duduk dengan kita. Kita nak bahaya. Sebab kita kenal diri kita siapa. Diri kita ni, nafsu kita ni kuat. Bila kita tengok orang puan selain pada bini kita, dia mari teliu. Apa lagi ni? Bini kita tak teliu bini. Tak tahu kalau orang tu teliu tengok bini, memang orang tu beri mampu lah. Biasa manusia, bini dia tak teliu tengok. Tapi kalau orang lain, nyaleh dia. Faham tak? Soal kata teliu, nyaleh semua. Ni nyakit nafsu kita. Teruk sangat nafsu kita ni. Sebab tu kena jaga. Nampak? Maka kita kena jaga. Jangan duduk sama dengan kita. Dia mari rumah kita, okey, orang puan masuk dalam rumah, orang lelaki duduk luar dengan kita. Faham lagi ni? Nak jaga waktu lah. Dia gitu. Okey. Maka dia kata, yang haram dilihat dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Jaga hati kita. Tak sudah bayang-bayang apa orang comel lah. Tak sebayang. Tapi dengar berbayang mana TikTok ada semua. TikTok tengok lagu mana tubuh punggung. Dia nak pergi kita. Tengok Ustaz Somad Al-Palembani. Tengok Ustaz Somad. Masih elang itu bim dia. Ni kata. Masih elang itu bim. Dah rezeki pula. Sakit hati dia. Faham? Elang dah rezeki kena bunuh ni. Tak mau tengok. Rugi. Tak salah. Tengok dah. Faham? Tu kata. Pandai Yahudi ni masuk. Belang ceramah agama pun dia masuk. Jarum dia. Kita ada benda. Tengok. Ayah haji tengok. Ustaz tengok. Tengok belakang. Okey. Maka tak usah mikir dia kata. Lupa yang elok. Tak payah. Dan memelihara perut daripada makanan yang syubhat. Dan daripada bersangatan kenyang. Itu punca dia. Kalau makan haram, itulah punca dia. Jadi sebab tu makan ni, kita kena jaga. Kita ngaji dah 40 orang itu kan. Sebab tu beranak dia, hak mula-mula kita minta adalah makanan. Sebab tu punca dia pada perut. Sebab tu ayah yang baik, dia akan cek makanan tu. Tak sumber dia. Sebab tidak berani nak ambil rasuah. Rasul kata rasuah jelas tu, hak syubhat pun dia tidak ambil. Sebab dia tahu dah dia yang beri makan kepada anak isteri dia. Pada ni. Jadi tak boleh ambil sumber yang haram dan syubhat. Ni kalau kita ambil pitiah orang, nipu orang apa sebut, rasuah lagi. Sebab tu tubik jahat semua tu anak.
Betul ni? Jadi jadi pemimpin kayak gini, tipu pula kita. Jadi gitulah. Maka kena jaga. Jangan makan bersangat tak kenyang. Tadi makan gula. Makan gula tadi balik kena 2 hari makan gula. Mau lagi. Dia makan gula mau cikgu Aziz dia burung. Nasi minyak sedap juga. Daging gula pun sedap, ayam pun sedap. Waktu ada tu pulau, Nabi panggil, Allahumma salli ala Muhammad, apa balik? Hak jual apa balik sahur mana? Dah balik dia. Apa lagi? Dia ada apa balik? Makan. Dah kita nasi lagi, apa balik lagi? Kenapa pergi ya? Betul tak? Kambing lagi pusing dia. Ambil lah nak. Dah ni. Ada benda yang kita makan kenyang. Makan kenyang-kenyang. Ngaji dah pernah orang bagi hati. Tapi makan kenyang juga. Makan gula sampai rumbu. Sangat tak kenyang. Kerak hati kita. Makan sikit sudah. Amalkan perut kita ngaji gitu. Maka kena beramal. Maka dia kata bersangat tak kenyang. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Allah. Dan kalau kita faham gini, berani tak kita makan yang haram syubhah dan terlalu kenyang. Halal terlalu kenyang. Tak berani kena lapar semua, dia puasa semua. Ni macam budak-budak ni tak nikah lagi ni. Ni semua tak nikah ni. Kena banyak puasa lah dia. Dah buat lagi makan kurang. Kalau tidak, nafsu dia Allah lah. Kau bodoh kan. Faham lagi? Betul tak? Kena kontrol ni. Tak nikah ni. Nak nikah tak boleh nikah lagi. Tak kata lagi ngaji. Tidak kena nikah dah. Nyanyi kerana orang lagi. Tak boleh nikah lagi tu. 2 tahun lagi boleh nikah. Baik lagi. Nak ngaji aku. Faham lagi? Tunggu lah dia. Tak kata nak nikah mana. Nak nyanyi kerana orang. Balik masa cetung kita. Macam Sylvester Stallone. Balik rumah. Buka pintu. Kunci. Balik kerja. Si yang butuhnya kunci pintu. Allah. Dah erti bahasa sungguh lah. Marah dah. Tu lelaki yang tak jadi suami. So, nak jadi suami mana? Balik rumah buka pintu kunci dia kata, si yang butuh kunci pintu. Dah erti bahasa sungguh lah. Allah balik panas-panas. Betul tak? Kalau orang beriman kenal Allah hati bersih, dah gitu. Buka pintu. Kami bismillah kan? Betul? Bismillah, kena bismillah. Kalau tak bismillah, tidak kenal Tuhan. Mudahnya Nabi ajar. Tak buka pintu bismillah. Ibu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Abang. Dia abang masuk kan ni bang? Kan air kunci pintu tu. Dah, abang ada kunci spare ke? Dah ada bawa kunci spare. Abang pulang boleh. Dia air kunci tadi tu. Nampak? Bismillah punya pasal. Boleh buka. Nampak? Kita pun kata, Alhamdulillah, Subhanallah. Hebatmu ya Allah. Maha sucimu daripada sifat kekurangan. Tiada yang mustahil bagimu. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Baca lalu. Pas lagi. Baca lalu. Tak pelik bagi Allah. Dan Muhammad boleh buat naik lani. Apatah lagi nak buka kunci. Pas lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah. Dia panggil karamah untuk para-para awliya ilah. Sebab apa karamah tu diberi? Allah nak memuliakan dia, nak menambahkan keyakinan dia kepada Allah. Itu berlakulah pada kita. Ada orang tak istiqamah bismillah. Apa lagi? Tak tangga bismillah. Bismillah kamu. Dia main. Berah dah habis-habis. Dia nak kata orang orang dulu. Dah habis berah pada ni. Ni Muhammad cerita sama budak dulu. Dia kata berkat bismillah. Muhammad kata bismillah buat sepatah. Dia kata gitu. Tak orang dulu basuh berah bismillah. Nama lagi buka tau berah bismillah. Bismillah kamu. Apa lagi? Kita tak. Pak rambuh tak bismillah lagi. Anak kata ayah dah cik bismillah ke? Dia ingat. Anak ingat dah ngaji pasti. Faham? Ayah kipas. Faham lebih. Betul tak? Anak baca doa. Dia dah cerita kan? Anak apa tangan? Ya, doa dulu Ustaz kata tadi. Oh doa ya. Oh doa. Ayo. Faham lagi. Betul tak? Orang iman balik bismillah pintu buka. Balik dah bini dengan salam. Assalamualaikum terbang bini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sungguh. Kita pun cium. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Faham lagi? Betul tak ni? Tu. Baru bini kata, abang nak kahwin lagi satu. Baru dia kata. Faham lagi? Betul tak? Betul tak? Nak nikah kan? Amat gitu bang. Bini aku lah mudah suruh nikah. Amat tidak, youlah isteri I sampai ke akhirat seorang sahaja. Amat lagi. Nampak? Ni cium bini malah. Faham? Cium lah. Ada seorang hamba Allah tu balik cium bini tengah hari. Dia balik. Dia balik suruh balik cium bini tengah hari masa rehat. Dia balik. Balik semata-mata nak cium bini sahaja. Cium pipi. Sayang dia tu. Tu. Itu baru je. Kita balik kerja tak cium. Betul tak? Tu. Orang buat air take orang kita tarik ibu kaki kita masa set up karung. Apa lagi? Bukan orang lain. Bini kita. Jadi sini hamba-hamba nak mari ni. Hamba nak kongsi nak balik dah. Nak balik dah. Okey, hamba nak tanya orang telaga lain nak gembira tak? Nak bahagia tak? Nak kan? Tahu. Mudah yang berkhabar. Nak bahagia mudah, terlalu mudah Allah dia. Yang pertama kita ada mak tak? Ada mak. Kalau masih ada mak, kita gembirakan mak kita, maka Allah akan gembirakan kita. Anytime, bila-bila masa je, Allah akan gembirakan kita. Kalau mak tak ada dah, bini kita kan? Bini kita, gembirakan bini kita. Allah akan gembirakan kita. Nah, orang mari tanya itu, tak macam mana, muskabut, tak bahagia, tak tenang, tak lapang. Sebab dia gitu. Dia tanya mudah je. Menyakit hati bini tak? Memang menyakit mu. Cuba balik awal, balik lewat. Lagi pinggang pula dibasuh tu. Ada apa-apa. Balik awal. Kita tengok pinggang kita balik pukul 3. Dalam sink penuh pinggang, kita basuh. Kita memudahkan urusan isteri kita. Kita menggembirakan dia. Allah memudahkan urusan kita. Allah menggembirakan kita. Nah, gagalnya seorang suami di rumah dia itu gagal dah. Sebab tidak akan kecapi kebahagiaan. Walaupun gaji dia 1.2 juta satu bulan. Dia tidak akan bahagia. Jika dia menyakiti hati isteri dia. Menyusahkan isteri dia. Sebab tugas orang lelaki menggembirakan isteri dia. Nabi yang terlebih baik dengan isteri-isteri dia. Betul atau tidak? Sebab tu kita tak jumpa kebahagiaan, ketenangan. Betul atau tidak? Buat susah hati bini sama. Bini rasa hati kan ni. Allah, abangku, dia tengok dia pinggang setampung, apa dah tolong basuh. No. Dia nak bebel, tak berani kita tak lelaki. Dia bekok dalam hati. Nampak lagi? Dia bekok dalam hati tu, hang tahu tak? Tahu. Sebab tu kita tak gembira, tak berkat hidup kita. Nampak? Siapa akan mati kita tak gembira. Nampak? Semayang tak khusyuk, tak jadi belaka. Nombor satu ada mak dulu. Yang kedua adalah isteri kita. Basuh pinggang payah ni kau balik pukul 3 basuh biar bersih gitu. Mana gini? Kita balik tengok anak kita tak mandi, kita mandi anak kita. Ni bini nak basuh pinggang lagi, nak basuh kain kita lagi, nak basuh jubah kita lagi, anak berok lagi. Ni dia diajar dalam dia ni. Tengah tasawuf. Tasawuf ilmu akhlak. Ilmu nak membersihkan hati kita. Tok Guru Aziz, basuh jambang basuh. Betul tak? Mungkin besar. Basuh jambang pukul 3 pagi. Orang lain boleh basuh apa? Apa lagi? Ingat ke siapa perah-perah bunyi tengah malam? Pagi hari tengok Tok Guru berburu jambang. Tok Guru berburu jambang. Siapa kata berburu jambang? Yang tu kita berburu hati kita. Ambil tahu. Dia berburu hati dia. Nak buat sifat sombong. Apa lagi ni? Kalau kita mungkin besar Tok Guru lagi. Anak buah basuh. Faham? Ni tengok. Apa salahnya kita merendah lah. Betang-betang kita tak lelaki nak tunjuk hebat dengan bini. Betul. Kita basuh rayuk anak kita cara Allah bahagia hidup kita. Nikmat tau. Tak cari tu awak. Tengok-tengok masuk pinggang ni. Tuan rasa sedap. Nangis kita seorang tengah basuh pinggang. Ya Allah, kalau ku tahu gini punya nikmat, lama dah aku basuh pinggang. Faham lagi? Nampak? Itu kita menggembirakan isteri kita, Allah menggembirakan hati kita. Apa lagi ni? Lapang, tenang, nikmat hidup kita. Kita tak nampak. Itu sebab itu perkara-perkara hati zauki, hati ni. Hati yang bersih, dia akan dapat merasai nikmat. Nampak? Bila mengamalkan sunnah. Betul ni? Nampak kita rasa nikmat. Nabi basuh pinggang, Nabi jahit baju, Nabi kemah rumah, Nabi susun kasut. Betul? Itu Nabi SAW. Jadi kita tak pernah ni nak bahagia Quran kita. Bila medium kita mati besar kita lagi.
Nyesal kita. Nampak? Nyesal kita, Allah, apa aku buat bini aku gitu. Jadi peringat belaka kita buat nyanyi ke bini kita. Betul tak ni? Ingat wala mak. Dengar lagu Sudirman. Lagu dia. Amo podang geruk itu lagu Sudirman tajuk ni. Tak ingat ah. Melayu mudah lupa. Nilai cintamu, budak ni aku tanya baik ni. Nani, amo nak pergi kuliah di besok. Esok nak pergi besok lah ni, kuliah duha di besok hari Ahad. Ni budak ni ya. Amo cici, ni orang puang ni, mendengar molek. Mu jawab nyanyi ke bini kalau ada bini lagi. Amo pasang lagu Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu. Pasal yang duduk dalam kereta sebelum sampai kapal amin nangis. Tak duduk, nangis. Tak percaya asal-asal lah. Pagi, Patu Hayati molek. Jangan buat nyanyi kalau puang jangan buat nyanyi. Masa dia ada bersama kita tak hargai pengorbanan dia. Bila berpisah baru kita tahu nilai cinta dia kepada kita. Kita bangun balik tengah malam kita surat TL juga. Wah, kita setok karun tengah malam kita gerak tengah tidur cari je. Cari. Betul ni? Kita kata belakang garu. Tahu apa kita buat lebih kurang ke dia. Ni? Ni nak tahu. Ni tasawuf mengajar kita. Bila hati kita bersih, baru kita tahu. Nilai seorang isteri, nilai cinta seorang isteri kepada kita. Dia sanggup buat apa saja untuk kita. Betul ni? Jangan orang nyanyi kau puang. Ngaji payah ingat, ngapa Quran dah ingat. Kenapa? Sebab kita menyakiti hati isteri kita. Nampak? Dah berkat hidup kita. Kau dah kata apa, aku payah mengapa. Pada 3 ayat dah ingat. Siapa kegarik ngapa daripada Zuhur. Dah ingat 3 ayat ya Quran. Orang 2 kali baca. Betul tak ni? Ingat lalu. Dah hati bersih. Betul tak? Gitu. Okey. Abi. Dia kata kerana yang demikian itu. Kenapa demikian tu? Tak makan haram subahah dan halal pula makan banyak. Kenyang sangat sampai nak tiba. Maka dia kata menyeru kepada zina. Pergi kepada zina. Jadi kita cenderung kepada gitu. Jadi kuat syahwat kita. Yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Ijma' ulama ni ijma'. Semua ulama kata haram belaka zina. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Itu dia khabar. Habis itu titik. Jadi insya-Allah padanglah. Padang dah. Sejam lebih dah kita ni. Panjang umur mula. Bulan depan dah 5 hari dah puasa. Apa lagi ni? Puasa. Kita lepas raya pula lah. Kau panjang umur. Doa-doa lah. Supaya jangan mati lagi. Orang mana ni? Lagi rahim. Kena mati dah. Jangan mati lagi dah. Kita dah habis lagi. Doa lah ke doa. Ya Allah. Aku tak mau mati lagi. Nak berhabis dulu kitab penama bagi hati ni. Apa ni? Tapi kitab ni 3024. Kalau Tuhan doa makbul doa kita 3024. Lambat lagi yang mati. Aku jalan macam tembok kita. Tapi tak mati lagi. Apa lagi? Gila. Doa-doa lah supaya panjang umur insya-Allah. Macam berkata tadi lah, tak penting habis kitab. Yang penting kalau kita ngaji tu kita amalkan. Itu yang kita penting. Habis kitab pun kita tak amal dah. Yang pentingnya kalau kita ngaji tu kita amal. Maka yang kita ngaji dah mata, telinga, lidah, perut, tu amal lah insya-Allah. InsyaAllah. Habis panjang umur diizinkan Allah SWT ada rezeki. Kita jumpa pula. Jadi hamba kabar ke budak ni dia berkata malam ni hamba nak baca surah Al-A'la kata surah ni. Nampak? Bak suci hati. Tapi tak dang. Mulalah. Tak dang. Jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah SWT ada rezeki kita jumpa pula selepas pada raya ni kalau panjang umur. Jadi insya-Allah lah. Amba minta maaf banyak lah. Amba biasa kita orang kuliah kalau nak sambut puasa, amba minta maaf dah ke semua sejik pernah mengajar lah. Sebab takut mati bulan puasa dia tahu. Jangan minta maaf ni orang telaga raya ni. Sama ada orang dalam surah ni ataupun orang dengar di ujung speaker. Faham? Jangan minta maaf banyak daripada ujung kaki sehingga ujung rambut, zahir dan batin. Amba dah ada salah dia orang sini cuma mulut amba kasar kek. Boleh lagi. Minta maaf banyaklah bagi buanglah sifat-sifat yang dendam ke tak puas hati di hati kita. Kita nak nyambut Ramadan dalam keadaan hati kita kosong, bersih.
daripada iri hati, dendam, dengki, tak payah di belaka. Moga-moga kita dapat fadilah bulan Ramadan dan kita dapat menyambut Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah. Idul Fitri ni maksud dia kembali kepada fitrah. Berjuanglah sungguh-sungguh supaya kita kembali kepada fitrah. InsyaAllah mati pun masuk syurga kita. Sebab kita kembali kepada fitrah. Allah menciptakan kita dalam keadaan fitrah, bersih suci, dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak balik pun dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itu maksud Idul Fitri. Jadi berjuanglah kita bulan Ramadan ni, berjuang sungguh-sungguh menentang nafsu kita. Supaya kita bertemu Idul Fitri, kita takbir pada pagi raya tu, janggut kita basuh jeruk. Sebab kita menang sungguh. Pandai gini, takbir tu siapa di kalbu kita sungguh. Tu. InsyaAllah, kalau jumpa takbir raya, insyaAllah kata selamat. Kembali kepada fitrah. Jadi minta maaf banyak belaka, terus doa-doa lah kan beretek juga. Supaya dipanjangkan umur lagi. Bertemu lagi kita selepas raya lagi. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.